selepas ni mungkin saya takkan dapat peluang untuk terlibat dalam filem-filem epik sebegini lagi. Saya agak gugup bila ditawarkan untuk terlibat dalam naskah ini. Namanya cukup besar, Mak Kilau yang kita tahu sejarahnya bagaimana. Tapi saya ambil sebagai satu tanggungjawab. Kalau tak kerana apa yang mereka buat terdahulu, kita takkan dapat apa yang kita ada sekarang. Masalah dia pun tak macam tu. Ada lebih kurangnya. Melayu nanti persatuan ni kata tak boleh. Kata boleh. Jadi nak buat cerita epik macam mana payah? Tak payah buat ke? Kita kena tengok dengan minda terbuka lah. Mungkin tidak menepati cita rasa kita. Tapi mungkin ada benefit of the doubt, manfaat keraguan. Mungkin itu adalah sudut penglihatan seseorang, pengarah dia, yang lain daripada kita. Kita tidak boleh menganggap bahawa semua itu kena ikut selera kita. Kalau kita tengok benda tu ikut selera kita, kita akan jadi ini tak boleh, itu tak boleh. Lakon ni, adakah Datuk rasa bangga, best ataupun rasa banyak yang tak dapat luahkan? Banyak tak dapat luahkan sebab scene saya sikit. Tapi yang sebenarnya perasaan fobia yang menebal dalam diri saya. Saya kena buat hati-hati. Lakonan yang betul-betul teliti. Bukan shock sendiri. Tiap patah dialog yang saya nak ucapkan. Saya cukup risau dan bimbang. Ya. Scene yang paling saya suka bila saya menerjah bangunan residen itu. Dan kemudian saya jerit dia tu sangat puaslah pada saya. Di sana ada pelakon Indonesia. Dia lihat saya berlakon itu, jumpa saya, Pak, saya rasa Pak ada. Dia cakap begitu je pada saya. Saya alhamdulillah lah, saya cuba buat sebaik mungkin. Saya risau, saya takut sebenarnya. Silap tak kalau saya kata susah nak buat cerita yang benar sebab banyak sangat pihak-pihak yang berlainan pendapat. Orang pihak ni kata boleh, pihak ni kata tak boleh. Manusia tidak akan pernah puas. Sedangkan kita dalam family, adik-beradik, kalau mak bagi resepi masak pun, bila mak dah tak ada, mak kata masak letak gula banyak ni lah. Kakak mak kata tidak akan dapat benda yang sebenar melainkan orang itu sendiri. Suara-suara yang berbunyi ataupun tidak berbunyi, terdetik di hati, saya rasa mereka ada hak untuk berasa begitu. Sebab kita sama-sama mencari kesempurnaan yang tidak mungkin kita akan dapat sempurna 100%. Tapi kita berusaha yang penting. Di Barat pun sama juga. Di India juga sama. Macam filem Gandhi juga ada komen-komen mengatakan filem Gandhi tak begitu. Because kita kena ingat, filem adalah gabungan antara realiti dan fantasi. Dan kreativiti sang pengarah. Jadi of course kita ada tokoh tambah untuk mencantikkan cerita. Kalau sebuah filem dia buat berdasarkan pada cerita benar semata-mata, dia tidak akan jadi sebuah filem. Dia akan jadi sebuah dokumentari yang boring. Zaman sosial media semua bercakap. Kadang-kadang you buat the best pun ada yang kata tak best. Tapi bergantung pada majoriti. Kalau karya kita dapat sambutan hebat, tunjukkan you menang. Tapi kalau banyak orang kritik you, sambutan dia kurang, you kena cari kelemahan dia. Nak memasukkan IPAD ni, nilai-nilai yang bagus ni, dia memang perlu masa yang lama. Perlu berterusan, bertubi-tubi je lah. Baru dia masuk dalam subconscious mind. Ya. Nak mengubah tu satu perkara yang bukan mudah lah. Kita ada strategi lain lagi yang akan menjadi wow. Orang Melayu ni secara genetik dia memang superior. Tapi kerana British ni halus ya. Dia menerapkan perang psikologi berjaya menyebabkan kita tewas psikologi lah. Kita perlu membina satu negara yang kuat, yang boleh survive hadapi cabaran-cabaran luar. Kita perlukan satu pembangunan umat. Saya fikir orang Melayu paling cocok lah untuk memimpin umat Islam boleh tidaknya. Kerana sifat-sifat dia ya. Cuma malangnya sekarang ni orang banyak tunjuk yang negatif. Banyak yang positif tu dia tak cerita. Yang lain tu banyak negatif tapi dia sorok. Sebab itu saya harap lepas ni kita panggil yang lain-lain produser untuk mengagendakan hasilan-penghasilan produk-produk filem drama supaya sambil berhibur, sambil yang saya sebutlah bermanfaat, sambil boleh membina aras pemikiran masyarakat. Jadi satu bangsa yang bercita-cita tinggi, ada harga diri, ada maruah dan berkeyakinan tinggi. Bangsa ini yang kita harapkan kita dapat capai, sumbangan kita lah insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan. Yakin kalau kita niat baik, kita akan sampai situ juga. Bukan filem biasa, dia ada kebangkitan. Tapi remaja-remaja Melayu Islam banyak yang tercemar dia punya pemikiran, dia punya semangat kan. Jadi masalah tak nak menarik dia orang sebab filem ni hebat ni, filem ni rancak, filem ni pergi dia punya ayat dan setiap satu ayat tu penting. Jadi macam mana nak tarik dia orang tengok. Kalau setakat nama Mak Kilau dia orang tak minat kot. Itulah namanya filem sebab filem ini dipaparkan secara visual. Jadi biarlah gambar itu berbicara.
Anak-anak muda, mereka akan faham bila gambar itu berbicara, tanggapan itu sendiri. Bukan saja filem ini bergenrekan aksi ataupun fiksyen dan juga campuran non-fiksyen sebab ia bukan dokumentari tetapi pengertian untuk memahami sekadar faham ukhuwah itu apa, persahabatan itu apa, khususnya lagi yang utamanya adalah agamanya, bangsanya dan juga negara. Itu 3 peranan yang diterapkan, mereka boleh menganalisiskan sendiri tentang agama, bangsa dan negara, dan itu juga adalah petikan yang ditinggalkan almarhum Mak Kilau itu sendiri. Jangan sampailah negara ini tergadai. Jadi jagalah agama, bangsa dan negara.